Tak tanya anaknya. Takutlah kita tahu. Tak suruh tanya saya. Ada budak lah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul amri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Sampai mana? 17. Muka surat 17. Pegang. Dan bersalahan tengok nah. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan ara. Sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Dan bersalahan pada sifat. Kita bicara bab apa ni? Kita bicara bab sifat Tuhan. Banyak mana sifat yang wajib pada Allah tak terbilang. Yang diwajib ke atas kita mengetahui 20. Itu tajuk dia lah. Yang diwajibkan atas kita 20. Dalam 20 pula dia pecah pula 4. Ada dia panggil nafsiyah, dia panggil salbiyah, dia panggil ma'ani, dia panggil maknawiyah. Siapa buat tu? Ulama khusus buat, beri mudah kita mengaji. Malam ni mengaji bab apa dah? Mengaji sifat salbiyah. Yang ada pada Allah Ta'ala. Apa dia tu? Iaitu kita pun baca satu-satu. Malam ni baca bab apa dah? Sifat ma'ani. Apa dia ni satu-satu? Tu ulama susun gitu supaya kita mudah mengaji faham. Tengok. Hak ni kita bicara apa ni? Masih lagi sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat yang ternafi. Ternafikan sifat kekurangan yang ada pada Allah. Apa dia ni? Hak ni apa dia? Sifat mukhalafah. Mukhalafatuhu tu apa dia? Bersalahan. Apa bersalahan? Tak semacam. Maka sifat ini ternafikan semacam. Tu tajuk dia. Tengok. Jadi tak semacam ni apa perkara? 3. Tak semacam zat Allah dengan segala baharu. Kita huraikan dia apa ni? Iaitu sifat zat Allah bukan jenis jiring, bukan jenis tubuh macam kita, bukan jenis ketul macam batu. Kita royak dah. Lalu sifat dia juga tak semacam. Orang panggil bersalahan lah. Tengok. Dan bersalahan. Kita royak bahasa kita mudah mengaji. Tak semacam. Tak semacam pada apa? Pada sifat. Kena tu juga. Tuhan namanya. Ialah sifat-sifat Tuhan. Ingat apa maksud sifat? Sifat itu maqama bi ghairi. Barang yang duduk di benda lain dia panggil sifat. Kita boleh kita lihat juga. Muni sifat mu gemuk, kuruh, panjang, pendek. Semua sifat-sifat tadi duduk di mana? Duduk di tubuh kita jiring. Tapi dia kita panggil arak lah sebab kita makhluk. Kena jiring. Di Tuhan kita panggil apa? Sifat yang duduk di zat dia tu. Antaranya apa dia? Sifat-sifat Tuhan itu bukan arak. Ingat kali nah. Tengok. Apa dia arak? Arak ni benda yang basah duduk di jiring. Tengok. Seperti sejuk, panah, warna kuning, merah, biru, itu benda apa? Benda arak. Sebab tu nak kenal Tuhan, kena mengaji bab makhluk.
Apa dia makhluk? Barang hak Tuhan buat. Masih Allah. Jadi makhluk ni bagi dua. Satu dia panggil jiring, satu dia panggil arok. Dua tu ya. Ni. Tengok. Apa maksud jiring? Barang yang berdiri sendiri tetapi Tuhan buat. Arok barang yang tidak dapat tidak mesti menumpang akan jiring. Kerah. Kok mana pusing dia mesti menumpang di ketul batu, di ketul semen, di ketul besi. Tengok. Ketul besi itu jiring. Maka keras yang ada di besi itu dipanggil arok. Warna. Boleh tak warna berdiri sendiri? Tak boleh. Sebab warna itu arok. Dia kena menumpang di kain kah? Di kertas kah? Di baju kah? Itu dia panggil arok. Maka sifat Tuhan tak boleh kita kata putih, kuning, biru, hijau. Karena biru, hijau, kuning, merah perkara arok yang menumpang akan jiring. Tajuk tu lah tu ngaji tu. Sebab tadi pasal apa kita nak mengaji bab Tuhan? Kita mengaji bab makhluk. Bila kena makhluk, kita tu lah Tuhan bukan macam tu. Tu maksud dia tu. Tengok. Ni makhluk pun tak kena, ia pening. Tengok. Jadi sifat-sifat Tuhan. Bukan arok, licin, lembek, kesak. Banyak nak royak dah. Tak habis darah. Licin. Licin apa dia? Yang duduk di badan. Duduk di badan ikan keli. Gitu. Maka licin itu arok. Kesak, kasar, licin, jenis-jenis warna. Semua dipanggil arok. Panas. Panas itu arok. Yang menumpang di jiring api itu. Tengok tak? Panas. Sejuk. Sejuk tu duduk di mana? Iaitu arok yang duduk di ketuk air. Ketuk air itu jiring. Dia tak boleh lari dua benda tu. Maka kita kenal perkara tu, maka kita faham itu semua makhluk. Tuhan bukan macam tu. Bulat, panjang, pendek, semua itu perkara yang sungguh. Benar arok yang bahasa sungguh yang duduk di jiring. Ni. Tudung ni. Tudung ni apa dia? Bulat. Bulat ni benda sungguh tak? Sungguh. Duduk di mana? Duduk di jiring. Jiring tudung tu. Maka Tuhan bukan bulat, bukan bujur. Hakiah lah. Saya bercontoh banyak tu kalau orang reti dah. Duduk bengong lagi cari kayu cabang, jangan masuklah pecah. Satu contoh, dua contoh kalau reti dah. Kiah lah rock nak royak semua. Kiah lah. Maka Tuhan bukan macam tu, bukan macam tu. Banyak benda sah. Tengok makhluk dah. Tu maksud dia sifat Tuhan tak boleh kata hitam, kuning, merah, tinggi, panjang, pendek, semua itu perkara yang arok yang menumpang di jiring. Sifat dia tak semacam. Tu dia panggil Tuhan ada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Gitu. Apa maksud bersalahan pada sifat? Mukhalafah pada sifat ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arok. Arok yang mana tu? Yang bertengkar. Jenis arok ni wajib dia duduk di bertengkar di jiring. Tak dapat tidak. Kok mana pusing, dia mesti duduk di jiring. Apa jiring? Barang yang jenis berketul, yang mengambil ruang, yang mengambil koda tubuh dia. Dia panggil jiring. Tengok. Dan bertempat. Jiring ni jenis bertempat. Tengok beg ni jenis jiring. Maka dia mengambil tempat ni, tempat dia. Bila dia bertempat, arok yang duduk di dia pun kukuh ni arok ni. Maka dia juga wajib kena mengambil tempat. Maka kalau sifat Tuhan jenis arok bertempat, mustahil. Kan dia mengikut jiring. Fikir macam tu ya. Fikir gitu ya. Tengok nah, tak boleh terima akal sekali-kali. Kalau jenis merah, kuning, dia mengambil tempat lah, mengambil tempat sebab dia mengikut jiring. Tengok. Sama bersama dengan jiring. Apa dia? Arok ni dia turut jiring. Jiring duduk tak mana, situ dia duduk. Lah, tengok. Kalau begitu tidak bolehlah. Tak terima akal lah. Dikatakan Tuhan berjihad. Kalau orang ada kata Tuhan duduk atas, Tuhan duduk di sana, Tuhan duduk di sini. Walaupun yang keluar itu hadis mutasyabihat atau ayat Quran yang kesamaran. Cakap kata sana sini. Sebenarnya kena takwil maksud lain. Kenapa? Akal tak boleh terima. Kenapa? Bila Tuhan jenis kita kata berjihad, berpihak depan, berpihak belakang, berpihak kiri kanan, maka jadilah jiring dan arok. Karena jiring dan arok bahasa yang jenis mengambil tempat.
Di situ ya kita duk bahas halus tu. Kenapa? Nak make keputusan tu. Pusing kok mana? Tak terima akal. Kenapa? Kalau Tuhan jenis bertempat, maka dia arak jiring. Bila arak jiring, jadi pun kita kerah lembek. Apa ni? Bagi dia pusing. Tak boleh terima akal sekali-kali. Sebab tu kena berkira. Tengah-tengah ustaz tak beri kira. Kira apa arak jiring? Mu tak mengaji bahagian tu, mu bahagian lain. Jangan duk peleceh. Mu bahagian pandai kok nu, tapi mu tak Tuhan ni. Bukan semua ustaz reti. Ni jangan duk mengaji pada. Tak mengaji hak ni, nak akidah kau mana lagi? Yang marah pula dah ni. Tok guru tu buat siap dah. Ni ulama besar tu buat siap. Taruh kita. Supaya apa? Berbahas gitu kan apa? Nak cari keputusan, beri jazam yang putus. Sebab akidah tak boleh gini. Dia kena putus. Bila putus macam ni. Nak kata Tuhan berpihak tak boleh. Kerana berpihak benda jenis Allah tak terima akal. Maka Tuhan tidak bertempat. Baru kejar. Kalau tak faham nak bahas macam mana boleh? Sebab tu dia bahas begitu. Dia kira arak jiring nak tampak arak tu duk di mana arak, balah mana arak. Fikir sekali buang masa Dah, dia tak buang masa. Sebenarnya dia akidah. Benar akidah. Tengok. Maka kita fikir diri dengan otak kita. Tak boleh kita kata Tuhan berjihad. Apa maksud jihad? Pihak yang enam. Apa pihak yang enam? Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Kerana benda yang mengambil kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, benda jenis jiring. Kau tengok tiang ni. Tiang ni jiring. Jiring pun di situ, arak di situ. Tengok ni. Kerah tadi arak. Dia mengikut tiang kiri. Hak ni tiang di sini. Tuan-tuan ni. Ni belakang saya ni, meja kerusi jang tu, arak dan jiring. Atas ni kipas, arak dan jiring. Di bawah ni, tu dia. Maka tidak boleh kata Tuhan berpihak. Sebab apa? Sebab akal kita bahas ni kerana barang yang basah, mai pihak atas, bawah, depan, belakang, arak dan jiring. Dan arak dan jiring itu benda apa? Benda yang dijadi Tuhan. Maka bersalah tak? Tak semacam sifat Tuhan dengan segala yang jenis arak. Bahanlah arak merah, kuning, biru, putih, kalau semua benda yang menukar. Kerah, lembut, licin, kesat, tak kira lah. Kenyang apa saja benda yang jenis, dia kok mana pusing kena duduk di jiring. Tengok nah. Qala musannif rahimahullah. Tak boleh kita kata Tuhan berjihad. Jihad ni pihak enam. Pihak depan, pihak belakang, pihak kiri, pihak kanan, pihak atas, pihak bawah. Aulahu jihadun, atau baginya jihad. Ataupun Tuhan itu pihak bagi kita. Pihak bagi jiring. Saya ni tubuh jiring. Maka tak boleh kata Tuhan duduk depan saya. Atau Tuhan duduk belakang saya. Atau Tuhan duduk tepi saya. Atau Tuhan duduk kanan saya. Atau Tuhan duduk atas. Atau Tuhan duduk bawah. Kerana apa? Kerana saya ini jiring. Kalau Tuhan duduk sini, mungkin pihak depan Tuhan lah. Tuhan mesti ada depan belakang lah. Dia jadi makhluk pula. Tak boleh terima juga. Qala musannif rahimah. Buat gini ni, benda baharu tak boleh mengenal akan hakikat koding. Tetapi diwajib belajar supaya apa? Lepas hukum syarak. Maksud dia. Nak kenal hakikat tak boleh. Hakikat perjuangan mai boleh. Kumpulan mai. Hakikat betul-betul tak boleh. Tapi yang koding mengenal akan hakikat yang baru. Ini. Tuhan kenal kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kita tak boleh kenal. Kenapa? Syarak membatas. Tuhan membataskan kita. Tetapi syarak beri pun sakat mana ya? Sakat tadi. Tuhan bukan jiring arak. Sakat tu lepaslah. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Tidak bolehlah. Kalau begitu tak boleh terima. Dikatakan Tuhan berjihad. Di mana-mana jihad. Kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Kerana benda yang bahasa jihad ini arak jiring. Dua beradik dia tu, tak boleh pisah. Siapa kata Tuhan duduk depan, maka sama dengan tiang tu. Gitu dia. Kalau Tuhan duduk belakang, sama dengan dinding. Duduk di bawah, sama dengan lantai. Duduk di atas, sama dengan atap. Tak boleh pergi. Tak boleh terima. Kenapa? Semua ini perkara baharu. Al-Quran kata apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tak bersamaan dengan sesuatu apa-apa. Sampai Nabi sendiri bila naik peristiwa Isra' Mi'raj, Aisyah tanya dia macam mana Allah macam mana. Tak boleh nak dah, tak boleh nak pagar.
Tak nak cerita. Sebab tak ada benda bandingan untuk dibandingkan. Nak banding bulat, bukan bulat. Bulat benda macam bola. Nak banding biru merah ada warna boleh biru. Kita boleh banding. Dia macam mana? Tinggi-tinggi sikit tu. Macam Pak Lun Ya tu. Boleh boh. Dia putih-putih kulit tu. Baju dia putih-putih macam apa? Macam benda. Kita boleh pakai. Tuhan tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu gu yang nak digukan. Tidak ada satu adu nak diadukan. Tu maksud dia. Tu dia panggil. Mek di situlah buat sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Dia bahas hurai lah daripada ayat Quran. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab kita nak baca walam yakul lahu kufuwan ahad, kita tak faham. Ahad, Senin, Selasa, Rabu kita pandai. Yang nak belaga. Kita padang baca keluar. Tak apalah orang yang reti Arab tu. Orang yang faham reti tu. Orang-orang alim tu. Zaman Nabi Muhammad tak apalah. Ilmu dia mau tahu mana. Sebut ahad dia faham tak. Kita ahad tak apa. Senin, Selasa. Pasal Rabu. Tu buat belaga. Sudah mengaji lah kita tak payah lagi pakai ahad. Orang bahas lagi mau pening kepala lagi. Tengok qala musannif rahimahumullah. Dan sebagainya. Banyak lagi lah perkara yang jenis baharu ni. Daripada sifat-sifat yang baharu. Tak nak royak lah. Tajam, tupu, panjang, pendek, kerah, lembut. Perkara yang basah menumpang jiring. Baik tengok. Putih, hitam, biru, kuning. Tak nak royak. Sebab makhluk belakang tu. Tengok. Dan bersalahan. Habis dah. Pertama, tak semacam Tuhan dengan zat dia dengan segala baharu. Nombor dua, tak semacam sifat Tuhan dengan segala yang baru. Yakni sifat Tuhan bukan arah. Nombor tiga pula. Dan bersalahan. Mukhalafah dia pecah tiga tu. Dan bersalahan pada perbuatan. Apa dia? Mukhalafah pada af'al. Dia panggil. Bersalahan Allah Ta'ala pada perbuatan. Tak semacam perbuatan Allah dengan yang baru. Ni. Tengok. Ialah perbuatan Allah Ta'ala bukan seperti perbuatan yang baru. Bukan perbuatan macam perbuatan kita ni. Kerana perbuatan Allah menjadikan yang tiada kepada ada. Kita tak ada. Kita tak menimbulkan barang. Kita mengambil barang hak ada dah. Perbuatan kita makhluk ni, buat satu perkara, ambil bahan. Tuhan tak ambil bahan. Dia buat langit bumi ambil bahan. Dia menimbulkan langit bumi daripada tak ada pada ada. Kita buat rumah ambil bahan semen buat rumah. Rumah lawak. Bahan ambil mana? Ambil semen, ambil pasir, ambil ego-go buat semen. Jadi kita ni semacam lah. Perbuatan kita tak semacam dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah Ta'ala daripada tak ada menimbul perkara bagi ada. Tu beza perbuatan kita dengan Tuhan. Tengok. Dan pula perbuatan Allah Ta'ala bukan daripada bahan-bahan benda. Ada sini. Bukan jenis mik bahan. Kita pandai royak lah buat bangunan ke, buat cucur ke, buat letak pelama pun. Best dari mana pun, kita mengambil bahan yang telah ada. Adapun Allah Ta'ala menjadi langit, bumi, menjadi orang semua ni, jin pun ni, dia ambil bahan mana? Dia menimbul daripada benda tak ada kepada ada. Maka bersalahan tak? Bersalahan pada perbuatan Allah dengan kita. Kita pegang kata apa? Tuhan ada satu sifat, iaitu apa dia? Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala. Bersalahan tiga perkara. Tiga perkara. Zat dia tak semacam yang baru. Sifat dia tak semacam yang baru. Perbuatan dia tak semacam yang baru. Pegang sebutir dah. Selesai masalah. Qala musannif rahimahullah. Dan perkakas alat jentera. Tuhan buat langit bumi, buat orang, buat gunung, buat laut, buat sungai, buat tasik. Tak kata. Segala bara yang ada atas muka bumi ini, segala bunga, bunga saja apa jenis bunga. Menatang apa jenis menatang. Hak sampai tak tu bodoh. Tu menatang hak tengoklah TV. Hak orang baru jumpa bodoh. Menatang dalam laut apa jenis. Ikan saja apa jenis. Yang kita tu ikan bili, ikan temenu, ikan tamak.
Ikan jok lagi tak lama lagi. Ikan parang. Aku tak bisa sebut lah. Gelama masing. Gelama. Hak lain. Banyak lagi. Dia ambil di mana tu? Tuhan menimbul daripada tak pada. Kita boleh buat. Kita boleh buat. Buat apa? Daripada udang buat belacan. Ada benar dah. Buat belacan juga. Aku pandai buat belacan. Awak apa? Ambil faham belacan. Ambil tak udang tu. Daripada ikan basah buat ikan kering. Dia tu boleh. Tak ada pandai bahasa tu. Maka perbuatan kita macam tu tak semacam. Tu hebat Allah Taala. Perbuatan Tuhan tak semacam. Tidak pakai pekakah, tak pakai alat, tak pakai jentera, menimbul perkara tak ada pada ada. Tu dipanggil mukhalafah pada perbuatan. Tuhan ada sifat bersalahan. Maksud dia bukan salah jenis ini. Bersalahan tak semacam lah, tak sama. Qala musannif rahimakumullah. Dan dalil jadi nak pergi kejak kata kita pegang kata Tuhan ni ada sifat tak semacam kesalahan ni. Dia kena buat mari dalil. Dalil buktis Tuhan bersifat tak semacam dengan segala baharu. Bersalahan segala baharu. Tengok. Bagi segala yang baharu dan tidak menyamai, tengok. Tuhan tak semasa dia kata apa? Bersalahan dengan baharu, tidak menyamai. Tidak menyamai itu dia panggil istihalah. Menyamai mustahil. Dia panggil bersalahan wajib. Dia panggil tiga perkara wajib, istihalah. Hak ada dua, ada apa? Dua. Wajib dan istihalah. Ni, tengok. Dan tidak menyamai itu ialah kita fikir. Dia suruh pakai otak. Sebab apa pakai otak? Nak suruh cari akidah ni. Nak beri kejar. Supaya kita bahas kira cara dulu. Tidak pakai mengaku jadi turut pula. Fikir tengok pakai otak. Ya Allah beri. Sebab tu wajib mengaji bagi orang berakal. Orang tak akal tak wajib. Sebab tak nak memikir. Sebab tu dia mukallaf akil balik. Ada akal. Jadi kita ada akal ni yang wajib mengaji. Hak gila tak wajib mengaji. Kau kenapa? Kerana nak cari akidah nak pakai otak. Orang gila tak wajib mengaji. Tengok. Dia suruh kita fikir pakai otak. Kita fikir bab Tuhan tak apa leh. Walaupun setengah jam ke sejam pun. Orang fikir bab politik sampai geruk dahi-dahi. Tak ikat-ikat boleh sampai hari ni. Sejenis boleh. Pulau sungguh. Orang fikir sebab nak ambil jawatan ni. Blok kelahi kita tengok. Dalam TV. Kita fikir bab Tuhan. Tak apa deh. Hak nu kalau molek untuk agama, alhamdulillah. Kalau buat jahannam. Kalau fikir nak ambil politik untuk dunia saja, habis gitu ya. Tapi kalau nak pegang politik untuk agama, hak tu besar. Tengok dia. Politik dia ada dua jenis. Satu ambil politik untuk boleh makan minum kedarah kaya duit. Hak ni mampus kekeng, Tuhan tanya esok. Kalau nak ambil politik mikir siang malam, bala mana nak pergi maju Islam. Nak pergi selamat agama kita. Nak pergi selamat agama bahasa hukum Quran ni. Hak tu mikirlah politik tak apa. Main politik tak apa. Sebab apa? Hak tu jadi kebekalan akhirat. Kalau mikir pakai nak makan kedarah ya, ni mampus kekeng. Baik kita fikir nanti ni. Kita senang fikir ni, tak kelahi dengan orang. Fikir seorang-seorang kita. Dapat pahala insya-Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Nabi suruh fikir oleh kamu. Barang yang dijadi Allah. Apa dia? Segala makhluk ni. Wala tatafakkaru fi zatillah. Jangan muduk fikir zat Tuhan tu. Zat Tuhan tu cuba belah mana tu suruh fikir. Makna dia kita fikir mengenai dalil untuk mencari akan Tuhan tu disuruh oleh Nabi SAW. Kita fikir bak giring, bak arak, besar, kecil. Nabi kata fikir oleh kamu barang yang dijadi Allah. Saat ini kita fikir bak apa? Merah, kuning, biru, semua barang yang dijadi Allah. Jadi kalau Nabi sebut tu dah pahala. Jangan takut. Tengok. Kita fikir tengok dengan otak. Nak fikir apa tu? Untuk cari keputusan. Nak cari keputusan apa? Bahawa Allah Ta'ala ada sifat bersalahan dengan baharu. Tu tajuk dia. Kita pun fikir tengok. Fikir tak mana? Jikalaulah ambil kira. Ambil kira kepada. Mustahil benda ni berkada. Tapi kira bercara.
Jangan duk pegang ni. Kira bercara. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersalahan. Ni. Kalau Tuhan tak ada sifat bersalahan, bagi segala baharu, nescaya adalah ia menyamai. Dia dua ya. Kalau tak hidup mati, tak mati hidup. Dia tak boleh duduk dua-dua sekali. Maka kalau kita fikir dengan otak, Tuhan tak ada sifat bersalahan. Sebab apa kita fikir gitu? Sebab nak pegang dalil kata Tuhan ada sifat bersalahan tu. Fikir kira tengok. Kira kena. Kalau Tuhan tak ada sifat bersalahan, maka dia menyamai. Mudah ya. Pakai otak. Nescaya adalah ia zat Allah Ta'ala. Menyamai dengan suatu yang baharu ini. Kalau Tuhan tak ada sifat nyama, orang kata bersalahan, otak kita fikir sendiri, nak cari akidah kata Tuhan tu ada bersalahan tu, maka Tuhan menyamai. Jadi Tuhan macam kita. Gemuk, pendek, panjang, kurung, putih, hitam. Gitu. Maka jika menyamai, kira lagi dengan otak. Kalulah Tuhan menyamai, tak ada ke dia sifat bersalahan dengan yang baharu ni, tentulah ianya baharu seperti itu juga apa kita. Ada tukang buat kita, ada jauh dekat, ada kecil besar macam kita. Tengok. Dan ia itu batilun. Apa batilun? Bohong, tak terima akal. Pak siapa tak terima akal? Kerana telah terdahulu sabik kidam dengan dalil-dalil yang nyata. Apa maksud? Sebab kita bahas sifat kidam dulu. Apa dia? Kalaulah Tuhan ni kita kata tak ada sifat bersalahan, maka dia yang jadi baharu. Kalau jadi baharu, dia pun kena timbul dengan orang agaklah. Bila timbul dengan orang, akal tak boleh terima lagi. Kenapa? Kita dah bahas sifat kidam dulu. Dengan jalan daur, dengan jalan tasasul dulu, ingatlah. Tuhan ni buat ni, otak tak boleh terima. Tuhan ni buat ni, dibuat oleh kawan ni. Kawan ni dibuat oleh kawan ni, kawan ni buat oleh kawan ni. Ni dipanggil tasasul. Terima tak? Tak boleh terima. Sebab apa? Alam ni ada. Kenapa? Kalau duk kali buat Tuhan bila nak buat alam? Set. Kalau dari jalan daur. Ingat klik, saya apa ingat klik ni? Ingat tak tulis lama lah aja ni. Mengaji ni di tengah timur, tengah tambah lepas PKP ni bukan nak ingat mengaji sangat. Nak berah gimana? Nak bawa anak dia. Dulu orang ni. Polis betul tengah jalan lah. Saya mari tadi tidak Roblox, saya kena lalu 3 tempat Roblox. Selalu. Ni dak lah, polis pun lepas lagi lah. Polis pun nak berjalan kat dia pun. Tak duk tunggu di situ ni. Tengok dia. Saya malam baru ni mari banjir situ, tak boleh mari. Klik itu. Nak pergi lemah tak boleh mari, banjir. Kapal kejang. Kalau dalam daur, apa daur? Kawan ni dia buat kawan ni. Kawan ni 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 buat kawan ni. Boleh terima tak? Dalam waktu yang sama kawan ni pun tak ada. Tapi dia nak buat kawan ni. Dalam waktu sama kawan yang dibuat tu dia membuat kawan yang kena buat. 3 suku. Akal tak boleh. Maka dengan jalan ni dia panggil kita tolak buatlah. Tuhan itu kidam. Maka Tuhan bukan baharu. Maka tolak apa? Kita tolak masa bahas sifat kidam yang terdahulu. Tuhan tidak dengan jalan daur tak boleh, dengan jalan tasasul tak boleh terima. Tengok. Yang nyata yakni jelas. Hak kita royak 2 3 4 bulan dulu lah. Hak ingat tak ingat tak apalah. Nak buat gini apa ingat link. Mengaji tauhid kena ingat. Kena ingat berhati. Kena klik jumpa kawan muzakarah tengok. Ni bukan saya duk bahas bab politik. MNP, NPA, NPPB, NFN semua dah ni. Pening kepala gitu. Ya tu nak belah mana lah. Sebab apa Tuhan berjadi? Tu dia panggil Tuhan menimbul barang yang telah dikenaki sejak. Sebab Tuhan nak tunjuk kita ni hak mana yang benar, hak mana yang salah. Hak mana yang sungguh, hak mana bohong. Kerja Tuhan tu apa? Menimbulkan perkara yang hak, menjatuh benda yang batil. Itu kerja Tuhan. Lama ni orang percaya ni, kita berjuang membujur lalu melintang patah.
Sebab tu kata kalau jenis bujur lalu melintang patah ni kepala tai. Aku cukup gerang ni. Tengok pemimpin-pemimpin kita dulu cakap ni. Kita membujur lalu melintang patah. Orang tua belah kami kata kalau bujur lalu tai ilir sungai. Itulah. Kalau dia bujur ada tunggu dia lalu. Tapi kalau dia letang dia belaga tunggu dia patah. Itu membujur lalu melintang patah. Supaya tai belakang. Gila pakak belakang. Tak fikir agama ni. Nah, ada setengah-setengah saja. Sikit sangat yang cinta kepada agama ni. Fikir siang malam untuk nak jadi molek Islam. Hak lain tak ada. Dia kira dia je. Dia kira lah. Kalau maksud saya tu mengarut banyak. Sebab apa Allah berjadi ni? Sebab nak bukti sungguh. Kerja Tuhan menimbul sungguh. Lama ni orang tak percaya. Oh macam ni perangai dia. Tu lah. Udah ya lama dah tak kerti. Kalau musonai rahimakumullah. Baru tu hak ni munafik, hak ni fasik, hak ni jual agama, hak ni tak peduli hukum hakam, hak ni kira dia macam-macam jenis. Hari-hari dia tunjuk oi. Kita boleh faham lah. Kerja siapa dia tu? Kerja Tuhan. Kerja Allah Taala. Tengok. Kerja Allah Taala. Sebab sifat tu dalam hati, orang tak nampak. Tunjuk bukti kita tahu lah, oh perangai dia ni macam ni. Cekak sedap sangat. Perangai belah ni dia. Betul. Tengok. Pakah lagi. Kita pun pakah juga. Pakah bodoh semua lah. Kena tengok. Alhamdulillah. Nak cari molek sungguh payah lah. Tapi di antara molek kena cari juga. Sebab tak boleh tinggal. Kalau tinggal jahanam kita. Sebab Malaysia ini uslub dakwah dia. Uslub dakwah dengan politik ni. Pertama sebab apa kita nak? Kerana dengan kuasa politik kemas Islam mudah. Tu tajuk dia. Kuasa politik ni. Kita tengok Rohingya tak ada kuasa politik. Hamat dia memetah duit. Sebab tu kita nak kuasa politik. Tinggal tu tak ketih. Dia tak boleh tinggal. Tetapi kena pilih hak mana yang nak kepada agama tu. Kita. Baru jadi pedah. Itu maksud dia lah. Jangan buat tinggal jahanam kita. Tak ada siapa nak lindung langsung. Tuhan memang lindung kita. Tuhan suruh ikhtiar usaha. Sebab uslub dakwah di Malaysia ni kuat dengan kuasa politik. Kalau di Palestin dia kuat dengan senjata. Kena pandai berguling, pandai menembak AK-47. Kita apa 47 ada peluru sahat tak ada peluru hak tembak tak bunyi. Dia dua tip peluru tu tembak tak meletup. Apa lagi dia ada usul dakwah dia. Di Malaysia ni jalan dakwah yang kuat dengan politik. Jalan lain pun ada. Boleh, tapi paling berkesan dengan kuasa politik. Sebab kuasa politik kita boleh buat macam-macam. Mempertahan yang ada dah, menambah yang lagi. Kuasa politik. Nak gubah undang-undang syariah pun kena kuasa politik. Nak bina masjid pun tak pakai kuasa politik, siapa nak luluh. Nak buat semayang pun SOP pun dengan kuasa apa? Kemas dengan mana pun tak ada kuasa politik. Dia kata renggang lah lawak macam mana. Jangan renggang, jangan rapat-rapat. Apa lah? Tu penting kuasa politik. Katuk mulut, katuk semua. Sebab apa? Kuasa lah. Sebab tu ada kita jangan duk tolak kuasa politik, tapi carilah kuasa politik orang yang nak bawa Islam tu. Tengok. Aku tak kata Fatihah, tapi aku patipah lah tak siap. Kalau musannah rahimahullah. Aku ketua cawangan, ya siap. Hak tak mengaji anak murid tak kira macam-macam dah. Saya ketua cawangan, tapi hukum saya tak riang. Saya ketua cawangan patipah saya. Namun ahli siap. Saya tubuh cawangan. Ada siap. Sebab apa? Dalam banyak-banyak parti yang bawa Islam ni pah. Nak cari molek tak? Sebab yang paling molek Nabi ya. Tapi dalam banyak-banyak parti di Malaysia ni, hak paling molek sekali parti pah ya sikit. Molek sikit pada hak lain. Jahat lah. Ada hak merapu, melagak. Tapi lebih baik daripada yang baik. Itu maksud dia. Islam suruh cari gitu. Sebab dia ada pondok, dia ada kira tafih-tafih, dia ada bawah dia. Dan dia hajar ketua-ketua cawangan macam saya ni. Dia tak hakik hak penyamun-nyamun tahu. Paling tidak bersalah. Hak jadi penyamun buat gena, tapi ke arah tu. Yang jadi ketua cawangan kami belah Kedah, kena reti mengajar kalau boleh. Boleh tazkirah. Muslimat bawah kita kena ada lagi usrah, mengajar orang bawah, baca Yasin Quran. Di bawah kita ada pasti lagi. Jadi nak cari buruk memang ada. Sebab yang paling baik zaman Nabi Muhammad. Khairul qurun qurni, Nabi kata. Sebaik-baik kurung-kurung aku. Lepas pada tu tak ada dah.
Maka kita banding dengan sama-sama kita sini. Sebab tu nah, ayat siap. Tapi jangan tak mengaji pula. Ustaz Zamri aku tak jadi tahu. Janganlah bodoh. Aku royak kitab ni. Nah, aku royak kitab, aku royak kitab. Saya tak pakai hukum patina, saya pakai hukum ni. Tengok qala musannif rahimakumullah. Tapi kalau pas saja sekap pas tak mengaji pula, pas haram jadah agak tu pun. Pakai pas saja tak cukup mudah. Tak cukup mudah nah. Sekap dok harap ada CJ pas tak boleh. Tuhan nak tanya bab sembahyang puasa akidah ni. Pakai dok semangat saja takut mati sesat. Kena mengaji nah. Tengok. Ni koyak tu terang ni. Sok tak kawan lagi. Saya jenis tu terangnya orang. Qala musannif rahimakumullah. Gitu. Maka jika menyamai, faham? Kalau jenis menyamai pula, kita fikir dengan otak. Dengan yang baharu ni mustahil, tak terima, tak ada sekali-kali. Tapi kira-kira. Kira untuk apa? Kira nak ambil hak sebenar tu. Kita pergi nak cari buluh betul, nak buat lemah. Nak kena cari buluh betul, buluh bekok takut tak masuk lemah. Maka kena ada tak? Kita kena kenal hak mana bekok. Kalau kita hak bekok tak kenal, boleh jumpa hak betul tak? Tak boleh. Sebab tu kena kira hak tak betul ni. Hak tak ada pun kena kira. Kenapa? Nak ambil hak betul. Nak terbang belum lemah. Tarik pun, oh ni bekok. Kerana kita kenal bekok. Maka kita pilih betul. Maka kita kira juga benda hak tak ada. Kenapa? Nak kira benda hak ada. Maka Tuhan menyamai tak ada. Bukan dia mustahil. Kenapa? Kira juga. Sebab apa? Nak kembali pegang kata Tuhan tak menyamai tu. Maka kita pun kira. Kira macam mana? Maka jika sebab tu saya tak suka kalau rakan dia mau kerak pendek-pendek. Kerak pendek orang bahas tak habis, fitnah kita. Tak? Dia fitnah kita. Dengar apa habis kita tak apa. Dia pandai dia. Mai hak saya merapu-merapu ya. Ustaz Zamri kerja merapu ya, kepala bapak mau tu. Aku baca kitab pergi nak hangit. Ya aku mengajar kitab gang 80 tingkatan ni tak boleh dah. Dia make tak pendek-pendek. Aku melawak sikit-sikit. Hak tu jahanam kita semua. Dia dengar hak ni pun melawak, hak ni pun melawak, tak ada satu hak pedah ni. Ustaz Zamri ni kerja mengajar apa? Pening. Padahal kita mengajar merata nah. Ni masalah nah. Rakang tu bagus. Babrahim tak apalah aku kenal dia. Babrahim buat ni sekilah Babrahim lagi. Tengok ni. Hak orang lain dia potong tak merapu saja. Dulu dia mau tanya saya, Ustaz Zamri, ganja boleh hisap? Aku tak boleh keparang mau tu. Dengar apa habis lah. Dia mau tak potong tang ganja. Saya mengajar sini. Okay, kamu panjang tanya, Ustaz Zamri boleh hisap ganja? Siapa kata boleh? Sedar yakul muskri khamrun. Tapi dia memik tak pendek ya. Ni. Ganja ni sebab dia saya royak gadung ganja tu tak haram, dia tak najis boleh pakai. Kenapa faham? Tapi kalau pengap tanya-tanya dia, nama dia Husin, tukar nama lah. Lepas tu capur dengan temaka, buat dapur dengan geli kokok tu, tojong masuk di botol isap gerak gitu. Dia kacau akal. Islam suruh jaga akal. When the smoke on the water. Hak tu haram. Tapi puak ni kerak sidi. Saya kuliah buat pendek ganja. Puak ganja syok. Ustaz Zamri kata boleh. Aku kata bila aku kata boleh. Pening je. Pening kepala. Tu saya tak syok tu. Nah. Dengar apa habis. Hurai apa habis. Habis dia mau tahu dengar enggak panjang. Tengok. Allah musannir. Sebenarnya. Maka jika menyamai. Dengan yang baharu ni kira saja, bukan ada ni. Tak semacam dia Tuhan. Tapi kira sebab apa? Nak berkena hak kata tak menyamai itu. Tentulah ianya baharu seperti kita juga. Dan ia itu batilun, tak terima. Pasal apa? Kerana telah terdahulu sabit. Kita bahaslah sifat kidam dulu ni. Kidam dengan dalil-dalilnya yang nyata. Maka tetaplah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Jadi Tuhan tak semacam dengan yang baharu. Jadi apa-apa saja yang sengkaan-sengkaan dia panggil waham. Do fikir Tuhan macam ni kan tak? Tak bukan dia. Hak ilmu tauhid dia ada hak dia. Apa hak ilmu tauhid? Hak tu batas dia panggil. Apa batas ilmu tauhid? Iaitu apa-apa yang waham.
Apa maksud waham? Sengka-sengka. Di dalam fikiranmu itu baru. Marilah kepala macam mana pun. Nampak macam-macam ni. Ish, macam ni kok. Macam ni. Bukan dia lagi. Baharu belaka. Dia panggil yang sabit. Dia panggil. Perkara yang sabit pada akal. Jiring yang di dalam akal fikiran saja. Maka dia juga baharu. Tolaklah. Jangan fikir dengan otak Tuhan macam ni kok. Tak boleh. Tak jumpa sampai sudah. Tak jumpa sampai sudah. Sebab siaran kita, dia beri siaran My TV. Kita buka HBO, kena bayar duit. Macam juga lah Tuhan beri kita siaran sekat tu ya. 3 channel saja. 1, 2, 3. Kita tekan kat mana pusing pun tak akan boleh pergi. Macam siaran TV lah. Encik siaran berapa boleh? TV ni kalau bayar banyak ni siaran sekat ni. Kita pusing cari sampai pagi esok pun tak akan jumpa. Macam tu juga otak kita. Tuhan beri sekat tu ya. Pusing ke mana pun tak boleh pergi dah. Jangan nak fikir lah. Fikir-fikir boleh pergi juga. Kalau fikir-fikir langsung kita akan berjumpa satu tempat. Nama dia Tampui. Ataupun Tanjung Rebutan. Tengok gila. Allah musannif rahimakumullah. Dan tidak menyamai. Itulah pengakuan yang sebenar. Setelah kita fikir ngakak, dia mari di sini lah. Makna kau ni tak boleh. Keputusan dia Tuhan tak menyamai. Sebab akal tak terima setelah akal berbahas. Tu dia panggil akidah kita terima. Tu dia panggil mengaku dengan hati. Sebab apa? Kena pakai otak juga. Sebab tu mengaji ni wajib atas orang berakal. Kalau nak pakai otak supaya nak kejak di hati. Tengok qala musannif rahimahullah. Yang membetuli pengakuan saat ni tu semua fakat sungguh. Membetul tu mufakat. Kena sungguh. Kalau pelaga kena sungguh. Apa dia? Dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran. Kena dengan hak Tuhan mengakulah Quran sungguh. Dengan kita bahas fikir saat ni. Apa dia? Allah kata kul huwallahu ahad. Di sini dia ambil apa dia? Katakanlah hai Muhammad, Allah itu ahad. Maka terbitlah kita tulislah kitab kita ni. Sifat apa? Wahdaniyah. Sifat esa. Ahad tu. Maka esa tu pecah 3 pula. Esa zat, esa sifat, esa af'al. Jadi salah tak baca kitab ni? Tak salah. Dia ambil huraian Quran juga. Selagi ada amalan dengan Quran, tak salah dia. Nak royak ahad saja kita tak faham. Maka kena huraian ahad apa? Ahad itu esa. Esa macam mana? Kena huraian lagi. Bukan jenis jiring, bukan kam mutasir, bukan kam munfasir pada zat. Dia kena huraian kat tu pula. Dia panggil apa sifat apa? Sifat wahdaniyah. Selesai satu. Allahus samad. Allah yang dituju segala hajat atas segala mengakalinya. Apa dia? Kita mengaji esok dia himpun semua sifat. Dia panggil sifat iftikar. Apa iftikar? Iaitu sifat-sifat yang menyebabkan makhluk ni perlu ke Tuhan. Tu Tuhan yang bersifat tempat tumpuan. Iftikar dia panggil. Lepas tu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan diperanakkan. Sifat kidam. Dah salah entah apa mengaji sifat 20. Tu baru qulhu ahad, tak buka lagi hal lain. Melamak lagi. Sebab tu tak boleh sini. Sifat ilmu ayat dah sini. Dah. Kena buka ayat Quran lain pula. Innallahu alimul hakim. Ambil situ pula buat sifat ilmu. Hurailah kita sifat 20. Ni mari-mari jangan nak baca sifat 20. Ini bid'ah. Pelik sungguh. Sesak belakang ni. Quran lah juga. Ambil situ. Tengok. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini dia ni. Dan tidak ada baginya yang menyerupai satu pun. Apa dia? Sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadisi. Ini. Jadi tak mana salahnya. Tak salah dia. Supaya beri kejak akidah. Tengok. Maka nyata. Apa nyata? Jelas. Terang. Daripada suratul Ikhlas. Kita baca ni. Kita nak baca bila ni? Selalu bila orang tahlil, orang mati. Kita boleh baca lah ni. Hari lain tak baca ni. Tahlil baca lah. Tapi saya pesan siap tahlil ni pun tengok kata. Kalau hak jenis malah pergi masjid tu,
Dia panggil kita pergi tahlil, kita hidu dulu. Kalau bahu kuah tu, kuah kari lebih kurang kari kepala kambing, kita gagahlah 100. 33. Padang dengan mu pun, masjid tersejijak, mati mari panggil baca tahlil. Pergi jugalah, tapi hidulah juga, pergi padang. Hidu gitu. Kalau hidu tengok ikan bili, pisang ke batu, 33 cakap lah. Badai ya dah. Tengok. Allah baca 3 kali cukup dah. Campur dengan orang semua, kira tengok. Kalau 10 orang 30. Ya tu lah. Kalau orang bagus sikit kita bacalah 7 kali ke. Ahli masjid baca 40 kali tak boleh. Ni mayang pun tak mau mati cari orang masjid. Ni masalah. Saya kira gitu. Baca pendek sudah padan dengan mu pun. Dia ni nak dapat orang, nak dapat doa orang. Kita kena ada buku bank. Tak ada. Dia ibarat macam kita dia nak masuk duit lah. Orang terlumpur telefon kita. Tak nak meri. Ada akaun bank tak? Akaun bank apa? BCIMB. Tak ada. BSN. Tak ada. ASN. Tak ada. BBN. Tak ada. PBN tak ada. PN. Tak ada lagi. Tak ada. Macam-macam tak ada. Saya tak boleh nak masuk duit. Tak. Macam kita baca tahlil pun. Orang baca khutbah tu. Allahumma firil muslimin. Ya Allah ampunkan dosa orang muslimin tu. Orang berjihad sabilillah. Orang mengaji baca doa. Kita baca doa ni. Sampai tak? Kalau kita ada buku bank mengaji, adalah masuk. Kalau kita jenis orang mengaji, macam kita ada buku bank lah. Orang mengaji berdoa, sampai kita. Kalau kita jenis orang sembahyang jemaah, orang sembahyang jemaah, doa, sampai kita akan sembahyang jemaah. Kalau orang jenis berjihad, orang berjihad sabilillah, doa, sampai kita. Kalau kita jenis orang sembahyang jemaah, orang doa jemaah, sampai kita. Tak ada. Ni buku bank tak ada nak pergi kat mana. Ni nak baca. Bawa nak masuk bab orang hak jenis berjihad, jihad pun tak. Orang hak mayang mengaji, buku bank tak ada juga. Dia jenis baca itu. Dia kena ada buku bank juga lah. Kena ada juga. Kita tu sendiri kena ada. Setengah orang tu semua doa dapat aja. Tu doa orang baca khutbah tu. Allahumma firil muslimin muslimat tu. Ampun dosa orang muslimin muslimat lah. Laki-laki perempuan tu. Orang beriman orang laki-laki, orang beriman perempuan tu. Setengah orang tu dapat dia mu. Tengok. Tu kata gitulah kena ada buku bank kata. Bukan maksud buku bank gini, kita tu kena ada jalan tu lah juga. Jalan mengaji, jalan jihad, jalan sembahyang jemaah. Orang doa kok tu kita dapat. Kalau musannaf rahimakumullah gitu. Habis bahawa Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baru. Jadi faham dah. Sifat apa ni? Sifat salbiyah. Mendatang apa sifat salbiyah? Sifat yang ternafi. Ternafi apa? Ternafikan bersamaan. Tu maksud dia tu. Bila dia ada sifat tu bersamaan tak ada situ. Maka Tuhan ada sifat dia panggil sifat salbiyah. Di antara sifat yang wajib kita ketahui. Sifat yang wajib banyak tak? Banyak. Tak terbilang banyaknya. Tapi yang diwajib kita sebagai mukallaf ngaji 20 kan. Gitu. Huraian sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.